Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hadis ke-12, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda indahnya iman seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak berkenaannya. Hadis Hasan meriwayatkannya At-Tirmizi dan selainnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada hadirin, sahabat-sahabat mata Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, hadis yang ke-12 menjelaskan kepada kita tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan perkara-perkara yang penting bagi seorang muslim. Kita maklum bahawa bila kita mengaku bahawa kita Islam, maka di sana ada perkara-perkara yang perlu kita pentingkan dan ada perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan. Kita maklum bahawa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa di antara tanda indahnya Islam seseorang, maksudnya Islam seseorang itu ada banyak jenis, ya. Ada banyak peringkatnya, ada banyak keadaannya. Ada orang Islam yang Islamnya sempurna, ada orang Islam yang Islamnya ada kekurangan padanya. Bagi seseorang yang hendakkan Islamnya Islam yang sempurna, dia kena mengikut ciri-ciri yang telah ditentukan oleh agama. Islam yang sempurna adalah orang Islam yang hanya perkataan ataupun urusannya adalah urusan yang ada kepentingan untuk dirinya. Dia meninggalkan segala perkara yang tidak berkepentingan untuknya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Yang jelas boleh kita nyatakan bahawa dalam Islam, bila kita mengaku kita Islam, maka ada perkara-perkara yang penting untuk kita melibatkan diri, dan juga ada perkara-perkara yang mesti kita tinggalkan. Tak penting pun, ya. Itu dalam Islam. Perkataan contohnya, ada perkataan-perkataan yang tak guna pun. Dia tidak menambah pahala, malah mungkin menambah dosa. Ada perbuatan-perbuatan yang tiada faedah pun. Maka inilah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa berfikir. Kalau kita nak melakukan sesuatu, hendaklah kita fikirkan sama ada ia bermanfaat untuk diri kita, untuk agama, untuk dunia kita, untuk agama dan dunia. Ya, dunia pun juga kalau kita bawa dia kepada kebaikan, maka dia akan membawa kepada kebaikan. Banyak kan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ketinggian Islam, sifat-sifat mukmin, sifat-sifat orang yang beriman. Kan, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, tiada kebaikan yang banyak pada perkataan-perkataan mereka, pada bisikan-bisikan mereka, pada perbuatan-perbuatan mereka, kecuali perkara-perkara yang melibatkan tentang sedekah, perkara-perkara yang ma'ruf ataupun memperbaiki hubungan sesama manusia. Itu contoh menunjukkan kepada kita bahawa
perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan itu ada perbuatan yang ada manfaat dan ada juga perbuatan yang tidak bermanfaat untuk kita, kan? Maka kita hendaklah memastikan bahawa segala yang kita lakukan itu memberi faedah kepada kita dan perkara-perkara yang tidak membawa faedah kita tinggalkan, ya. Itu yang kita maklum daripada hadis yang ke-12. Sila hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman dengan iman yang sempurna seseorang dari kamu sehinggalah dia mengasihi bagi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Meriwayatkannya Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita maklum bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau mendapat didikan, tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dia nampak perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nampak apa yang Nabi lakukan, bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan urusan-urusan kehidupannya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, dialah yang membawa kelengkapan-kelengkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan, ya, yang tersendiri, kalau kita kaitkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman, ya, setiap daripada kamu. Ulama menyatakan bahawa maksud tidak beriman adalah iman yang sempurna, bukan menafikan keimanan, tidak, tetapi bermaksud tidak beriman setiap daripada kamu, salah seorang daripada kamu dengan keimanan yang sempurna, ya. Kenapa tidak sempurna iman? Sehinggalah dia sayangkan sahabatnya seumpama dia sayangkan dirinya. Ya, dia sukakan sesuatu itu diperoleh oleh sahabatnya seumpama dia suka untuk dirinya. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menegaskan tentang kepentingan ukhuwah, ya, ukhuwah dalam Islam. Dan kita maklum bahawa banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengupas tentang ukhuwah, persaudaraan. Al-mu'min akhul mu'min, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Itu contoh-contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang kepentingan ukhuwah. Kan kita memang kita tak mampu nak lari daripada hidup bersama. Hidup bersama sahabat, ada keluarga, ada rakan-rakan, ya, ada kumpulan, ya. Kita tak boleh nak hidup seorang-seorang. Maka dengan sebab itu Islam amat meraihkan keadaan manusia, kan, kehidupan masyarakat, hubungan sesama manusia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kalau kita, sejauh mana hubungan kita sesama sahabat, sejauh mana hubungan kita sesama saudara se-Islam, bagaimana kuatnya hubungan antara kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hubungan tersebut dengan menyatakan bahawa kita tidak akan sempurna iman sehinggalah kita sayangkan sahabat kita, sehingga kita seperti mana kita sayangkan diri kita, kan. Iman, ia berkait rapat dengan kesempurnaan iman. Sayang kepada sahabat itu adalah kesempurnaan iman. Kita belanja sahabat kita, tanda kesempurnaan iman. Kita rasa kasihan kepada sahabat kita, itu tanda-tanda kesempurnaan iman.
Kita rasa tak kisah dengan sahabat kita, biarlah dia susah ke, biarlah dia fail ke, biarlah dia tak siap assignment ke, lantak dia lah. Itu tanda-tanda kekurangan iman. Bahawa antara kesempurnaan iman, kita sayangkan sahabat kita, kan? Urusan dunianya, urusan akhiratnya, ya. Kalau kita suka dibelanja, maka kita pun minta sahabat kita belanja kita, kan? Supaya dia dapat pahala. Kita pun nak pahala. Sebab kita sukakan pahala, maka kita pun suruh sahabat kita buat sesuatu yang dia dapat pahala. Contoh, tapi itu menyusahkan, kan? Tak kena, ya. Tetapi yang pentingnya kita suka. Semua yang kita rasa kita nak kita mendapat ketenangan, maka jangan kita runsingkan sahabat kita. Kita nak hidup kita dalam keadaan yang sempurna, kan? Tidak diganggu, selalu dibantu, disokong. Maka itu juga yang kita perlu lakukan kepada sahabat kita. Jelas bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala itu amat menekankan tentang hubungan sesama Muslim. Kalau kita lihat sedikit pengajaran dalam buku ni, pengajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman bukan sahaja dilihat di sudut ibadah seseorang, malah hubungannya sesama Muslim dan manusia lain. Ya, iman bukan semata-mata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan sesama Muslim. Persaudaraan dan ukhuwah mempunyai kedudukan yang amat istimewa dalam Islam. Ya, sebab dia menyempurnakan iman. Sesiapa yang hidup berseorangan, yang suka hidup tanpa teman, kan? Dia suka hidup seorang-seorang, maka dia kurang sudut untuk melengkapkan iman dia, kan? Dengan dia bersahabat, dengan dia mempunyai ramai kawan, dia ada peluang yang banyak untuk melengkapkan iman dia. Mengasihi sahabat, hendakkan sahabat mendapat kebaikan yang banyak, bersyukur di atas nikmat yang diperoleh oleh sahabat, mendoakan dijauhi keburukan daripada sahabat. Itu tanda-tanda kita sayangkan sahabat kita, ya. Jadi kita sentiasalah menyuburkan rasa kasih, rasa sayang, rasa ukhuwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, ada juga kan syarat-syarat ukhuwah, tuntutan-tuntutan ukhuwah yang kita kena sama-samalah menuntut dan belajar tentang tuntutan-tuntutan tersebut, agar ukhuwah kita bukan ukhuwah yang tiada makna. Ukhuwah kita bukan ukhuwah semata-mata kita ikut orang, tak. Tetapi ukhuwah kita ukhuwah yang ada asas. Kita maklum tentang tuntutan-tuntutan ukhuwah. Kita maklum bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Muslim akhul muslim. Muslim itu saudara kepada muslim yang lain. Hakul muslim ala muslim sid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain 6. Dan satu riwayat yang lain kata 5. Kita maklum tentang tanggungjawab itu. Barulah kita melaksanakan sebenar-benarnya, ya, apa yang dinamakan sebagai ukhuwah dalam Islam. Ya, itu hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14. عن ابن مسعود قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Terjemahan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan bahawasanya aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, seorang yang sudah berkahwin yang berzina. Yang kedua, dan jiwa yang dibunuh dengan jiwa. Dan yang ketiga, dan orang yang meninggalkan agamanya, iaitu murtad, memisahkan diri dari jemaah muslim. Meriwayatkannya Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan salah satu
salah satu kehormatan, ya, ciri-ciri kehormatan seseorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang darah, ya, ad-dima. Kalau kita melihat dalam agama, ad-dima ini dia ada kupasan yang agak luas, kan, sampai ada bab khusus yang berkenaan dengan darah ni, ya, ad-dima. Sejauh mana tanggungjawab seorang Islam kepada orang Islam yang lain berkenaan dengan dima. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang lain, inna awwalu ma yuqda alaihi yaumal qiyamah bainan nas fi dima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama yang akan diputuskan di kalangan manusia pada hari kiamat kelak adalah berkenaan dengan darah, ya, darah. Dia pernah tak menumbuk seseorang, melukakan seseorang, menyebabkan seseorang itu luka dan sebagainya, maka itu antara perkara yang akan dihisab, yang akan dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menyatakan dengan jelas bahawa tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang muslim bila dia dah mengucapkan perkataan syahadah ini, maka kehormatannya itu dijamin, kemuliaannya itu diakui oleh agama. Dia seorang yang mulia, kan, dua kalimah syahadah, kan? Dua kalimah syahadah lah yang membezakan antara seseorang itu masuk syurga ataupun neraka, kan. Dua kalimah syahadah lah yang membezakan antara dia boleh dibunuh ataupun tidak, kan. Dua kalimah syahadah lah kalau kita lihat banyak peristiwa yang menyebabkan, contohnya dalam peperangan, kalau tak silapnya bukan Ali bin Abi Talib, orang lain, sahabat lain, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun pernah berlaku bagaimana dalam peperangan seorang musuh melukainya, ya, menikamnya, lantas ia ingin membalas kembali tikaman, ialah dalam peperangan. Tiba-tiba musuh tadi mengelak dan berselindung, lantas mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dua kalimah syahadah, tetapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membunuhnya. Bila ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kamu bunuh? Bukankah dia mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah dia telah mengucapkan kalimat syahadah? Ya, maka kata sahabat tu, dia mengucapkannya kerana untuk menyelamatkan diri, ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu membelah dadanya sampai kamu tahu dia ucap tu semata-mata nak mengelak? Begitu besarnya, ya, peranan kalimat la ilaha illallah, kan, besarnya kalimat syahadah. Ia menandakan kehormatan, kemuliaan bagi seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali tiga perkara. Kerana ketiga-tiga perkara ini, dia sendiri, seseorang itu, muslim itu sendiri yang mencemar maruahnya, yang menjatuhkan kemuliaannya. Dia yang menyebabkan diri dia tidak mulia. Dia yang menyebabkan diri dia tidak dihormati dalam agama. Yang pertama, as-sayyibu az-zani, kan, penzina yang sudah berkahwin, ya. Betapa agama amat memuliakan, betapa agama amat menjaga nasab, kan. Sesuatu yang boleh mencalar nasab ialah sesuatu yang mencalar agama, begitu, ya. Wan nafsu bin nafs, jiwa seorang yang membunuh seseorang, Allah Subhanahu wa taala memberi nyawa kepada seseorang. Siapa pula kita manusia untuk menarik nyawa yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang? Kita nak jadi Tuhan ke? Begitu. Dia telah menggugurkan kehormatannya sebagai seorang manusia, maka dia berhak untuk dibunuh. Wa tariku lidinih wa mufariq lil jamaah, yang juga orang yang murtad, meninggalkan agamanya,
kan, dia dah mulia dengan agama, tiba-tiba dia memilih selain daripada Islam, maka orang ini tidak layak untuk dihormati. Orang ini sudah tiada kemuliaan. Maka hukum yang layak baginya adalah dengan dihukum bunuh. Kalau kita melihat pengajaran hadis yang pertama, diri seorang Muslim itu dihargai dan dihormati dalam Islam. Ia amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mulia, ya. Selagi mana kita menjalankan agama, kita tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan syahadah, maka kita orang yang mulia. Sebab itu dalam Islam kita tak boleh menghina diri kita, ya, kecuali hanya kepada Khalik, kepada makhluk. Pada manusia kita tak boleh nak hina, ya. Saya ni dah lah teruk, ya, bodoh pula tu, tak boleh. Perkataan-perkataan seumpama tu tak layak untuk kita lafazkan, sebab kita dimuliakan oleh agama. Undang-undang Allah adalah amat adil dan terbaik. Ini kita maklum, ya, betapa kita lihat hukuman yang berat kerana sesuai dengan kesalahan yang amat berat, ya. Antaranya yang berzina, sudah berkahwin, melampaui batas agama, mencemarkan perkahwinan, qisas, bunuh dibalas bunuh, ya, menjaga keharmonian kehidupan manusia. Orang murtad juga dengan sebab menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Iaitu hadis yang ke-14. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Meriwayatkannya Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ke-15 dalam tajuk adab bermasyarakat, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengaitkan ketiga-tiga perkara dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat, ya. Jelas juga kepada kita bahawa amalan termasuk dalam kategori iman, ya. Iman bukan semata-mata kepercayaan, bukan semata-mata yang berkenaan dengan hati, tetapi iman juga berkenaan dengan amalan. Kalau kita buka Kitabul Iman daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain, kita akan dapati betapa Imamul Bukhari dan Imam Muslim meletakkan banyak hadis-hadis berkenaan dengan amalan, berkenaan dengan hubungan sesama masyarakat, berkenaan dengan kepimpinan contohnya, yang dimasukkan dalam topik iman, ya. Iman jelas kepada kita bukan semata-mata tasdik bil qalb, bukan semata-mata membenarkan dengan hati, bukan semata-mata perkara urusan hati, ia juga berkenaan dengan amalan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang pertama falyakun khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Yang pertama sekali, kalau kita lihat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapakah hanya dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Kenapa tidak disebut hanya man kana yu'minu billah falyakun khairan? Kenapa tak disebut man kana yu'minu billah wal malaikatihi falyakun khairan? Kenapa tak disebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wa kutubihi? Kenapa tak sebut 6 sekali? 6 ke 5? Rukun iman dia berapa? 6. Kenapa tak sebut 6 sekali? Maka ulama menjelaskan bahawa kerana asas pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun keimanan kepada hari kiamat, maknanya dia yakin akan pembalasan Allah
Subhanahu wa taala. Dia yakin akan semuanya ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dengan dua rukun ini, iman dengan Allah dan iman kepada hari akhirat, menyebabkan keenam rukun tadi akan sempurna. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Ini juga kita maklum. Ya, seumpama yang tadilah. Tarkuhu ma la ya'ni min husni islami mar'i. Antara keindahan Islam seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak berkenaan dengannya. Ini juga salah satu daripadanya. Dia hanya berkata yang baik, yang boleh menambah ganjaran, yang boleh menambah amalnya, yang boleh menambah pahalanya, ataupun dia semata-mata diam. Bukankah banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang mulut? Kan? Saqilatka ummuka ya Muaz. Muaz bin Jabal bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah betul ya Rasulullah kita akan dihukum dengan sebab lidah kita, dengan sebab kata-kata kita? Saqilatka ummuka ya Muaz. Ya, takkan itu pun tak tahu ya Muaz? Nabi SAW kata kepada Muaz. Sebab apa? Sebab Muaz bin Jabal adalah di antara sahabat yang cerdik, sahabat yang pandai, sahabat yang amat faham tentang agama. Takkan perkara urusan yang berkenaan dengan lidah boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka pun Muaz terlepas pandang begitu. Kata Nabi SAW, bukankah banyak manusia yang ditarik dengan muka mereka dalam neraka dengan sebab hasil tuaian lidah-lidah mereka. Ya, maka dengan sebab itu, apa pun yang kita ucapkan, kita kena pastikan ia adalah ucapan yang benar. Cuma sekarang ni orang kadang-kadang diam, tapi banyak sangat dia mengeluarkan ucapan-ucapan, kan, dengan tulisan. Dia diam je 24 jam diam. Tapi masya-Allah, kan, Facebook dia penuh 24 jam penuh. Ya, sebab dia amat banyak memperkatakan sesuatu yang dia nak, semua perkara dia nak sibuk. Semua perkara dia nak komen. Ya. Sebab itu dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang Islam lain selamat dengan lidah dan juga dengan tangannya. Ya, tangan itu zaman ni sudah memainkan peranan yang amat besar. Malah kita boleh dahulukan peranan tangan kita lebih besar daripada peranan mulut. Kan? Kita komen, kadang-kadang kitalah penyebab kepada huru-hara. Kitalah pembuka kepada Pembuka kepada umpat-umpatan. Ya, dalam grup contohnya. Kawan-kawan, apa pandangan terhadap si Polan? Titik. Dia keluarkan tu je. Penuh lepas tu komen-komen. Dia tak komen dah. Ya, dia komen, dia pembuka je. Tetapi dialah penyebab kepada berlakunya fitnah, berlakunya umpat-umpatan, berlakunya cela-celaan, ya, yang tidak dibenarkan dalam agama. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Juga dalam agama banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jiran. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayawarisu. Sentiasalah Jibril alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpesan tentang jiran, berkenaan dengan jiran, sehingga aku menyangka jiran boleh mewariskan harta seseorang. Betapa jiran itu amat dipentingkan dalam agama. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Mana-mana jiran yang tak rasa aman dengan kejahatan jirannya. Ya? Jiran kita siapa? Kalau dalam bilik, jiran kita sebelah katil lah jiran. Sebelah bilik jiran kita.
Kalau dalam kelas, orang sebelah kita jiran. Kalau dekat masyarakat, sebelah rumah. Sampaikan ulama kata jiran yang paling hampir bagi seseorang yang dah berkeluarga, isteri dia lah ataupun suaminya. Itu dalam konteks yang amat rapat. Apatah lagi kalau kita belajar, semua tu jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita. Maka ada tanggungjawab, ada tuntutan yang perlu kita tunaikan. Kan kita selalu dengar jiran tu 40 buah rumah kan. Dia daripada marasil Zuhri. Dia hadisnya terlalu lemah. Sebab itu dia tidak boleh jadikan sebagai hujah untuk kita mengukur siapakah jiran. Sehingga ulama menyatakan bahawa jiran adalah mengikut kepada adat setempat. Apa-apa yang masyarakat kita anggap dia jiran, maka jiranlah. Kalau dianggap bahawa satu taman tu jiran, jiranlah. Kalau dianggap satu qaryah tu jiran, maka jiranlah. Begitu. Ya, mengikut kepada tafsiran sesebuah masyarakat. Tapi yang pasti, bila kita berada dalam sebuah bilik, kita belajar sama-sama, semua tu jiran kita. Kan? Dia ada hak yang perlu kita tunaikan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ya, tetamu. Tetamu pun kita maklum. Kadang-kadang tetamu kita tu sahabat kita, datang daripada jauh. Kalau orang yang sudah berkahwin, tetamunya mungkin ibu bapanya, rakan-rakannya, adik-beradiknya. Ya, ada tuntutan untuk kita memuliakan tetamu. Sehingga dalam Islam, hari pertama, sehari semalam, seseorang itu boleh untuk dia susah sikit semata-mata untuk memuliakan tetamunya. Tak apa. Boleh, tak masalah. Sebab kita melihat kepada banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji keluarga Ansar yang amat memuliakan tetamu. Yang selalu kita dengarlah, sampai tak makan, sanggup dia beri makan kepada tetamunya walaupun ahli keluarganya tak makan. Ya. Lepas itu ulama kata hari pertama sehari semalam boleh. Kalau selalunya kita makan biasa-biasa je, kita selalu makan ikan, telur, dada, kicap aja contohnya, air pun air mineral je. Tapi hari itu tetamu datang, boleh kalau kita nak usaha sikit. Kan? Bagi dia kambing bakar, air apa yang paling mahal sikit, ikutlah. Kalau kita mampu untuk memuliakan sehari dan semalam. 3 hari lagi ataupun 2 hari lagi macam kita makan. Okey. Apa yang kita makan dia makan. Tak apalah. Ya. Tapi kalau lebih 3 hari kan, dah hari keempat, kalau kita nak minta dia keluar pun boleh. Tak masalah. Kawan, bila nak balik? Tapi kena beradab lah. Ya. Dia begitu. Sebab itu dalam agama, semua orang kena faham agama. Semua orang kena faham tanggungjawab. Kalau kita je tahu tentang hukum jiran, kalau kita je yang tahu tentang hukum tetamu, tetapi tetamu tak tahu, susah. Dia buat macam rumah dia duduk sampai 3 minggu, dia nak makan sedap-sedap aja, dia main order aja, kan? Tak kenalah. Sebab itu agama kena semua orang maklum tentangnya. Hukum hakam kena semua tahu tentang hukum hakam. Ya, itu hadis yang ke-15. Kalau kita lihat pengajarannya juga pengajaran yang sama. Lebih baik kita berdiam diri daripada mengeluarkan kata-kata tidak berfaedah. Zaman moden ini banyak, ya, kita menulis dengan tangan, perlu kita kawal. Jiran memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Raikan tetamu yang berkunjung dengan sebaiknya. Kita memuliakan tetamu bukan sia-sia, malah mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya
Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepadaku wasiat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Riwayatkannya Al-Bukhari. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-16 amat ringkas, ya, bagaimana seorang lelaki meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya satu wasiat. Ya, satu wasiat tu maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang boleh dia pegang, yang boleh dijadikan sebagai panduannya, ya. Seolah-olah lelaki ini nakkan sesuatu yang besar, yang membawa faedah yang berlebih kepadanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut janganlah kamu marah. Lelaki itu mengulang kembali permintaannya seolah-olah mungkin dia rasa takkan itu sahaja, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Ya, betulkah marah ini boleh menyebabkan banyak perkara yang buruk? Betul ke? Betul kan? Dengan marahlah menyebabkan pergaduhan, dengan marahlah menyebabkan pertelingkahan, caci mencaci, umpat mengumpat, dan banyak perkara-perkara buruk akibat daripada marah. Lawan kepada marah itu sifat sabar. Sabarlah yang membawa banyak kebaikan. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memuji orang-orang yang sabar, kan? Ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang yang sabar. Kebersamaan Allah itu besar, bukannya kecil. Ulama menyatakan bahawa bagaimana kita nak menjauhkan sifat marah, ya. Ulama menyatakan ada dua cara kita nak menjauhkan rasa marah. Yang pertama, ataupun ulama menyatakan apakah maksudnya jangan marah. Ulama kata jangan marah ini membawa dua maksud. Yang pertama, jangan kita lakukan perintah marah, ya, jangan kita teruskan. Bila kita marah, kita rasa nak apa? Nak menjerit contohnya, ya, nak apa? Nak menumbuk, nak membaling, nak apa lagi, macam-macam lah. Jangan lakukan perintah tu, jangan lakukan perintah marah tu. Itu yang pertama. Bila nak marah rasa nak menjerit, jangan menjerit. Bila nak marah rasa nak menyepak, jangan menyepak. Bila nak marah rasa nak macam-macam lah, maka jangan kita sambut perasaan tersebut. Yang kedua, kata ulama, maksud jangan marah, jangan kita berada di tempat-tempat yang menyebabkan kita nak marah. Ataupun jangan kita berada di situasi-situasi yang menyebabkan kita nak marah. Kalau rasa-rasa yang nampak si fulan rasa nak marah, jangan kita jumpa dia, ya. Nampak aja muka dia rasa merah aja mata, rasa jangan, ya. Jangan kita pergi tempat-tempat yang menyebabkan kita marah. Itu yang dinyatakan oleh ulama yang dimaksudkan dengan marah, ya. Cuma sekarang zaman ini banyak tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita marah, tetapi kita tak mampu nak elak, ya. Stres contohnya boleh menyebabkan kita marah, ya. Nak buat macam mana? Dahlah nak exam, assignment pun banyak, kan. Habis nak macam mana? Tak payah pergi kelas. Pergi kelas rasa nak marah, ya, ponting. Tak boleh juga. Maka kita berusaha untuk bersikap dengan sifat yang sabar. Maka kita kena belajarlah. Kita kena belajar bagaimana memperoleh sifat sabar. Kita kena belajar bagaimana mengawal kemarahan, ya. Dan kita juga maklum
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan marah, bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata buang sifat marah, ya, sebab sifat marah juga penting dalam agama. Dengan sifat marahlah kita boleh sensitif tentang agama, kan? Dengan sifat yang marahlah kita boleh amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya. Sifat itu perlu, tetapi ada keadaannya, dan banyak keadaannya, ya. Marah itu tidak perlu. Yang pertama, pengajaran hadis lawan kepada sifat marah adalah sabar dan ketenangan. Kita maklum sabar memiliki banyak ganjaran. Marah juga tidak baik untuk kesihatan fizikal. Ini juga kita maklum. Orang yang sentiasa marah boleh menyebabkan dia akan menghidap penyakit-penyakit yang serius, ya. Antum semua bolehlah baca kajian-kajian orang stres, kan, kajian-kajian orang yang terlalu marah. Didiklah jiwa menjauhi sifat marah. Selalulah beristighfar, memohon keampunan Allah, dan sentiasa memohon lindung daripada syaitan yang merupakan punca utama kemarahan, ya. Kita juga maklum, ya, yang syaitan itu daripada api, dan marah juga memiliki sifat-sifat panas, dan api. Itu hadis yang ke-16. Hadis yang ke-17, عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan ke atas setiap sesuatu. Maka apabila kamu ingin membunuh, maka perelokkanlah cara pembunuhan itu. Dan apabila kamu ingin menyembelih binatang, maka perelokkanlah cara penyembelihan itu. Hendaklah kamu menajamkan pisaunya dan menyenangkan binatang sembelihannya. Meriwayatkannya Muslim. Hadis yang ke-17 di bawah tajuk sifat ihsan dalam Islam. Yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan ini dia kalimat yang umum, kalimat yang memiliki maksud yang agak luas, ya. Itu ihsan. Ihsan bermaksud kebaikan, ihsan bermaksud kesempurnaan, ihsan bermaksud keelokan, ya. Itu di antara maksud kalimat ihsan, ya. Ihsan, ada ihsan yang wajib, ada ihsan yang sunat. Ihsan yang wajib contohnya ihsan kepada kedua ibu bapa, itu wajib. Ihsan kepada perkara-perkara sunat, itu sunat contohnya, ya. Ihsan juga ada ihsan yang bermaksud menyempurnakan. Kita contohnya kita melakukan sesuatu, kita salat contohnya, dia ada sifat ihsan dalam salat. Ada sifat yang boleh menyebabkan salat itu menjadi lebih sempurna, menjadi lebih cantik, menjadi lebih elok. Maka itu yang dimaksudkan dengan ihsan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ihsan bermaksud melakukan dengan baik, ya. Melakukan dengan baik, mengelokkan perlakuan, begitulah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, melakukan dengan baik, dengan sempurna semua sesuatu. Semua perkara kalau kita lakukan dengan baik, ia satu tuntutan sebenarnya, ya. Kalau kita beriadah, kita riadah dengan baik. Kalau kita membaca dengan baik, ikut yang kita mampu untuk dapatkan semaksimum mungkin contohnya. Kalau kita berjalan, kalau kita melancong dengan cara yang baik. Niat untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu bukan niat yang sia-sia, ya. Malah ia ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada perkara yang paling besar, iaitu mencabut nyawa. Kan itu paling besar lah tu. Perkara yang paling besar di dunia ini, membunuh, menyembelih. Juga ada cara yang sempurna, ada cara yang amat cantik, ada cara yang elok. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu nak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Setiap daripada kamu tajamkanlah pisaunya, supaya binatang yang disembelih akan tenang, akan tidak diseksa. Ya, bagaimana Islam dalam aspek mencabut nyawa pun amat menekankan sifat-sifat, ciri-ciri seumpama cepat membunuh. Mestilah cara itu cara yang paling cepat, cara yang paling kurang menyeksa, kan? Itu memang sifat agama. Betapa agama ini agama yang amat sempurna. Adapun sifat-sifat pembunuhan yang lain, kalau kita tengok ada negara-negara yang membunuh dengan tali gantungnya, dengan tembakannya, dengan apa lagi, dengan racunnya, kan? Itu boleh dah dikaji dah pun. Boleh beza antara binatang yang dibunuh dengan tembakan dengan binatang yang disembelih dengan cara Islam. Kita boleh baca, dah banyak dah kajian tentangnya. Apa bezanya? Apa orang kata manfaatnya? Daging tu jadi daging apa? Kalau beza antara ayam yang ditembak dengan ayam yang dilanggar dengan kereta contohnya, kan? Apa bezanya dengan ayam yang disembelih? Ya, apa bezanya? Kenapakah Islam begitu sempurna? Ya, kalau kita lihat dalam buku ini ada cara-cara ihsan dalam penyembelihan. Itu yang ada dalam agama. Pisau yang tajam, motong halqum dan urat marih, membaca bismillah, kan? Jangan ditarik binatang itu dengan kasar, jangan diperlihatkan kita mengasah pisau di hadapannya, kan? Jangan disembelih haiwan di hadapan haiwan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu nak membunuhnya 2 kali? Bila dia nampak kawannya tengah disembelih, dia dah sembelih, dia macam sudah disembelih, dia dah rasa betapa sakitnya, mungkin dia dah rasa betapa takutnya. Kamu nak sembelih dia 2 kali ke? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita dapati bahawa agama Islam itu agama yang teliti dan sempurna. Sifat ihsan membina nilai-nilai tinggi dalam diri manusia, kan? Kita kena bina sifat ihsan, sifat sempurna, sifat baik pada semua perkara dalam diri kita. Pakai pakaian dengan ihsan. Jangan kita pakai pakaian tapi kita tak sempurna pakaian kita contohnya, kan? Ya, kita nak bawa kenderaan dengan ihsan. Jangan main langgar aja contoh. Ya, mentang-mentang pukul 3 pagi tak ada orang, traffic light warna merah, tak apalah. Sebab traffic light itu memang untuk mengelakkan berlanggar, kan? Dah tak ada orang, lalu je lah. Gitu. Proses penyembelihan mestilah selari dengan kehendak Islam, ya, merangkumi penyembelih, alat sembelihan dan sebagainya yang kita maklum bila kita belajar tentang penyembelihan. Iaitu hadis yang ke-17. Hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Terjemahan hadis daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhuma dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an,
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan memadamkannya, iaitu kejahatan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Meriwayatkannya At-Tirmizi dan berkata hadis hasan. Hadis yang ke-18 juga hadis yang amat penting, yang menggambarkan kepada kita tanggungjawab, ya, hak Allah, hak diri sendiri dan juga hak manusia. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandungi 3 perkara. Yang pertama haqqullah, yang kedua hak diri kita sendiri, dan yang ketiga hak sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kan kita maklum takwa wajib. Takwa bukan perkara sunat, tetapi takwa itu mesti ada. Dengan takwalah kita akan berjaya, dengan takwalah kita masuk syurga. Tanpa takwa seseorang itu tidak akan berjaya. Ya, maka takwa wajib. Carilah takwa. Ya, carilah takwa dan bertakwalah di mana-mana sahaja. Kita kena beriman, kita kena bertakwa di mana-mana sahaja. Ya, jangan kita bertakwa hanya di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu. Ya, bersama orang ramai kita bertakwa, kita amat jaga diri kita. Bila seorang-seorang kita tidak bertakwa, kan, maka itu bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Senang cerita, takwa ni maksudnya takut, kan? Takut ataupun buat yang Allah perintah, tinggalkan yang Allah larang. Takwa juga bermaksud, kata ulama, minal wiqayah. Asal wiqayah maksudnya dinding. Wiqayah maksudnya pendinding, pemelihara. Waqayaqi maksudnya, kata ulama, kita menjadikan antara kita dengan azab Allah itu dinding, hijab. Itu maksud takwa. Kita akan lari daripada semua benda-benda yang membawa kepada kemurkaan Allah. Ya, sampaikan Ubay bin Ka'ab, tak silapnya. Ya, apabila ditanya oleh Umar bin Al-Khattab tentang takwa, maka dia kata, apa yang kamu akan lakukan kalau kamu jalan di kawasan yang penuh dengan duri, wahai Umar? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, aku akan mengelak. Maka itulah takwa. Ya, perkara-perkara yang boleh mengganggu agama kita jauhkan. Watbi'is sayyi'atal hasanatan tatamhuha. Ikutilah, iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita buat jahat, kita buat dosa, maka padamkanlah dosa itu dengan kebaikan. Istighfarlah, mohonlah keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la'alam, aku tahu seorang yang paling akhir masuk syurga, dan paling akhir masuk syurga dan paling akhir keluar daripada neraka. Bagaimana dia dibawa, lantas diperintahkan kepada malaikat untuk membuang semua dosa-dosa besarnya. Maka yang akan dipamerkan kepadanya hanya dosa-dosa kecil. Apabila dipamerkan di hadapannya dosa-dosa kecil, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kata dekat dia, yang orang yang terakhir masuk syurga ni dan yang terakhir keluar daripada neraka, kamu telah melakukan begini dan begini. Kamu telah melakukan begini dan begini. Mana dibaca semua dosa-dosa kecilnya. Dia pun mengaku, ya Allah, ya. Kemudian habis. Dia rasa hairan. Mana pergi dosa-dosaku yang lain? Mana pergi dosa-dosa besarku yang lain? Kata lelaki ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyeru bahawa sesungguhnya semua dosa-dosa itu telah digantikan dengan kebaikan. Maknanya betapa banyak dosa dia,
maka digantikan kebaikan betapa banyak ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu ciri-ciri ya orang yang mendapat rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata kerana dia ada rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana kita jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, setiap dosa, setiap kesalahan kita mesti hapuskan dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dah nyatakan. Kan taubatnya, istighfarnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kan ini juga kita maklum betapa akhlak itu merupakan pengukur yang paling tinggi ya untuk seseorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kerja kita mengajar manusia. Kan kita belajar agama. Antara tanggungjawab seseorang yang belajar agama, dia kena ajarkan agama tu. Tu zakat dia. Zakat agama, zakat yang dia belajar, dia kena sampaikan kepada orang. Maka orang-orang yang mengajar agama amat memerlukan kepada akhlak yang begitu mulia. Ya, sebab orang akan melihat ya, bagaimana akhlak orang yang membawa agama. Ya, itu di antara pengajaran hadis. Dalamilah maksud taqwa. Orang yang kelihatan lemah dan tidak berupaya, selalu dipermain dan disakiti, ya, berusahalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah daripada segala maksiat. Ketinggian manusia di sisi Allah bukan kerana gerunnya orang terhadapnya, kemewahan dan kemasyhurannya, tetapi kerana akhlak yang tinggi. Ya. Seterusnya, hadis yang ke-19. Masya-Allah. Panjang sikit. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah yawman faqala sallallahu alaihi wasallam ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية غير الترمذي يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Terjemahan hadis daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah iaitu membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Baginda bersabda, wahai budak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimah. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Jika kamu ingin memintalah kepada Allah, dan jika mahu memohon pertolongan, maka mohonlah dengan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya jika berkumpul seluruh umat untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk. Aku ajarkan kamu beberapa kalimah, semoga Allah memberikan kepadamu manfaat dengannya. Lalu aku menjawab, bahkan
Baginda bersabda, peliharalah Allah, kamu mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah, iaitu dekatilah kepadanya ketika dalam kesenangan. Nescaya dia mengenalimu ketika engkau di waktu susah. Ketahuilah bahawa sesuatu yang tidak sampai kepadamu tidak sesekali akan menimpa kamu. Dan sesuatu yang menimpa kamu, iaitu baik atau buruk, tidak akan tersalah, iaitu diperoleh orang lain. Ketahuilah bahawa kemenangan datang bersama kesabaran, kelapangan datang bersama kepayahan, dan bersama kesusahan datangnya kemudahan. Hadis yang ke-19 adalah hadis yang memiliki makna yang besar. Hadis yang kalau kita begitu menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan rasa tenang, kita akan rasa tiada sesuatu pun yang boleh menggusarkan kita, menggugat kita, menyebabkan kita rasa susah apabila kita begitu memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu berumur kurang daripada 10 tahun, ya, masih budak-budak, tetapi diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan yang besar, perkataan-perkataan yang menyebabkan kita tidak hiraukan dunia. Kepada siapa ungkapan ini ditujukan? Kepada seorang budak. Ya, maknanya kalaulah budak, beginilah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kita sebagai orang yang dewasa. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersama dengan Abdullah bin Abbas? Dua orang kan duduk di satu unta, seekor unta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai budak, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkataan, beberapa perkara yang besar. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah dan Allah akan memelihara kamu. Apa maksud kita pelihara Allah? Nabi SAW tak syarah pun hadis ni pada Abdullah bin Abbas, kerana mungkin Abdullah bin Abbas seorang budak yang cerdik. Kan, kita pun cerdik kan. Jadi kita pun tak perlu kot huraian, sebab kita cerdik. Kita pun maklum, kita faham apa yang dimaksudkan kita menjaga Allah, kita jaga agamanya. Kita maklum bahawa agama Allah ini ada perkara wajib, ada haram, ada makruh, kan, ada sunat, ada mubah. Kita jaga perkara-perkara yang Allah suruh jaga. Kita jaga agama Allah, kita jaga diri kita. Maka apa balasannya? Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga dunia dan akhirat kita, kata ulama. Allah akan memastikan dunia itu menjadi mudah bagi kita, dan Allah akan pastikan kita menjadi mudah untuk melakukan urusan agama. Itu balasan bagi orang yang menjaga Allah, kan? Bila datangnya perkara-perkara berkenaan dengan agama dan dia bertentangan dengan perkara-perkara berkenaan dengan pribadi, maka kita dahulukan urusan agama. Contohnya, ya, kita seorang yang begitu memperlihatkan syiar agama, kita bangga dengan agama, kita bangga dengan orang mengenali kita sebagai Muslim, kan? Itu antaranya begitu bagaimana kita menjaga agama. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah akan berada di hadapanmu, Allah akan menjadi petunjuk kepadamu. Sebab itu kadang-kadang kita nak buat pilihan sesuatu, bila kita seorang yang menjaga agama, Allah akan tunjukkan perkara yang paling baik untuk kita, kan, kalau kita menjaga agama. Sebab memang kita tak nafikan, kita setiap masa kita kena buat pilihan. Sekarang pun kita kena buat pilihan, kita nak dengar ke kita nak tidur. Contoh pilihan itu.
Kita nak tulis ke kita nak hafal je? Kita nak lepas ni macam-macam lah semua. Setiap masa kita kena buat pilihan. Kita nak lunjurkan kaki ke nak lipat kaki, kan? So semua pilihan, ya. Setiap pilihan itu kalau kita menjaga agama Allah, maka Allah akan melorongkan pilihan yang paling baik untuk kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau nak mohon sesuatu, mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah daripada Allah. Kalau nak memohon bantuan, maka mohonlah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita nak apa pun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak apa pun. Kerana kita maklum Allah lah pemilik segala-galanya. Kenapa kita meminta kepada makhluk dalam keadaan kita maklum bahawa makhluk tidak memiliki apa-apa? Kan? Khalik, penciptalah yang memiliki kesemuanya. Penciptalah yang mencipta makhluk. Tiba-tiba kita meminta kepada makhluk, kita tidak meminta kepada Khalik, kan? Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada orang yang dicipta oleh Allah, ya, yang kita pun tak tahu setakat mana keadaannya, dan kita lupa kepada pencipta. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah, kalau seluruh umat berkumpul untuk beri manfaat kepadamu, nescaya dia tidak akan beri manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu keyakinan, keimanan kita bahawa segalanya adalah ketentuan Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau semua orang berkumpul untuk memberi mudarat, dia tidak akan beri mudarat, ya, kecuali sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain, ta'arraf ilaihi fir rakha. Kita kenal Allah ketika senang, insya-Allah, ya, nescaya Allah akan mengenali kita pada waktu susah, kan? Dalam keadaan kita tenang, kita ingat Allah. Kita senang, kita ingat Allah. Kita suka, kita ingat Allah. Senang nak ke mana-mana, kita pun ingat pada Allah. Kita sihat, kita ingat Allah. Kita bermain, kita ingat Allah. Senang beriadah, kita ingat Allah, ya. Kita rasa senang nak menjawab periksa, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa senang assignment, kita rasa senang nak menghafal. Itu semua bentuk-bentuk kesenangan yang kita jangan lupakan Allah. Nescaya waktu kita susah, Allah tidak akan lupakan kita, kan? Ni waktu senang dia tak ingat apa-apa, ya. Waktu seronok dapat hadiah ke, waktu seronok menghafal, dialah yang paling hebat menghafal contohnya, dia tak ingat siapa-siapa dah, ya. Maka itu tidak kena mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditentukan oleh Allah, maka tidak akan berubah. Ketahuilah, bersama dengan kemenangan itu kesabaran, ya. Kemenangan memerlukan kepada kesabaran, ya. Kelapangan, ya, pasti akan datang selepas daripada kepayahan. Dan kalau nak senang, maka dimulakan dengan sedikit kesusahan. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat alam ini. Segala yang susah pasti akan datang kesenangan. Begitu juga kalau kita nak senang, kita juga memerlukan kepada sedikit kepayahan. Bila kita melihat pengajaran hadis, yang pertama, semua makhluk bersifat kekurangan, yang gagah hanyalah Allah. Jika kita tidak dibantu, ya, maka kita kembali kepada pencipta. Kadang-kadang ada orang yang sedih sebab tak ada orang yang nak tolong dia, ya, adik-beradik tak tolong, kawan tak tolong, maka kita ingatlah kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah yang paling utama untuk dipelihara, dan yakin dan bergantunglah sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت
Rawahul Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya daripada apa yang diketahui oleh manusia daripada ungkapan kenabian terdahulu ialah, jika kamu tidak malu, maka lalu lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Meriwayatkannya Al-Bukhari. Hadis yang ke-20 berkenaan dengan sifat malu. Dan kita maklum banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang begitu memuji sifat malu. Malah dalam hadis al-iman kan, pecahan-pecahan iman. Iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih ataupun 60 lebih syu'bah. Dinyatakan bahawa al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwah, antara perkara yang diketahui oleh manusia daripada ungkapan kenabian terdahulu, kata ulama maksudnya para nabi dahulu pun memberikan kepada umatnya tentang kepentingan malu. Begitulah. Maksudnya nabi-nabi terdahulu juga memperingatkan umatnya tentang sifat malu. Iza lam tastahi faf'al ma syi'. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Ulama kata ada dua makna. Yang pertama, perintah dengan makna larangan. Kan? Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Buatlah itu perintah, tetapi sebenarnya larangan. Kalau kamu tak malu, nak rasa akibatnya, nak dapat azab, buatlah apa yang kamu nak. Iaitu maksud pertama yang dinyatakan oleh ulama. Maksud yang kedua, kata ulama, idza lam tastahi faf'al ma syi'. Maksudnya, kalau kamu dah jelas bahawa perkara yang kamu nak buat itu tidak memalukan kamu, tidak memalukan agama, tidak memalukan diri kamu, tidak memalukan siapa-siapa, buatlah, tak masalah. Selagi mana kamu yakin perkara yang kamu nak buat itu tidak memalukan, maka buatlah. Itu dua cara bagaimana ulama memberi maksud kepada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan malu? Malu tu maksud dia apa? Segan ke? Malu tu maksudnya, kata ulama, malu kepada Allah. Itu maksud malu. Malu untuk ingkar kepada Allah. Malu untuk orang nampak dia buat maksiat. Itu yang dimaksudkan dengan malu. Bukan pengecut. Pengecut maksud dia lain. Kenapa tak nak tanya? Malu. Itu bukan. Kenapa tak nak tegur si Polan yang melakukan mungkar? Malu. Itu bukan malu. Itu dipanggil sebagai pengecut, kata ulama. Sebab itu antara pengajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, malu adalah sifat keimanan yang mesti dimiliki oleh setiap manusia. Kan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang sahabat yang amat malu. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala astahi, takkah boleh aku rasa malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya? Siapa dia? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Malu, takut dan pengecut adalah tiga perkataan yang memiliki maksud yang berbeza. Kita kena bezakan antara malu, takut dan pengecut. Sifat malu akan menatijahkan kemuliaan pribadi dan ketinggian akhlak. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat malu. Sehinggakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau nak sesuatu, kami tahu melalui keadaan muka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nakkan sesuatu, kami tahu melalui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu urusan dunia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu tentangnya. Itu hadis yang ke-20. Terus hadis ke-21.
عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Amr, disebut juga Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sebutkan kepadaku di dalam Islam satu ungkapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain Tuhan tentangnya. Sabda Nabi SAW, sebutlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Meriwayatkannya Muslim. Hadis ke-21 ini berkenaan dengan istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Amr ataupun Abu Amrah, ya, tentang sesuatu yang boleh dipegang oleh Abu Amr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, sebutlah, ungkaplah, ya, sebutlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Ya, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah? Istiqamah kita faham ia berasal daripada perkataan qama yaqumu, mustaqim, kan, siratal mustaqim. Ya, ulama menyatakan bahawa istiqamah bermaksud kita berada di jalan yang lurus, kan, istiqamah, mustaqim. Ada juga ulama menyatakan bahawa kita memilih yang paling baik dalam agama dan kita sentiasa melaksanakannya, maka dinamakan sebagai istiqamah. Malah kita maklum bahawa nilai seseorang itu mengikut keistiqamahannya, kan, kalau boleh digunakan menurut kepada sifat istiqamahnya. Seseorang boleh qiyamul lail, kadang-kadang setahun sekali, 2 tahun sekali, tetapi nilai dia yang paling baik bila dia istiqamah, kan, bila dia sentiasa buat. Juga ulama menyatakan bahawa istiqamah bukan semata-mata bermaksud sentiasa buat pun tak berapa kena, tetapi istiqamah bermaksud kita pilih yang paling baik, ya, yang paling baik. Contohnya, bila kita sentiasa solat malam, ya, kita sentiasa solat malam, tapi malam tu tiba-tiba kawan kita sakit, istiqamahnya kita solat ke kita bawa kawan kita pergi klinik? Istiqamahnya kita bawa kawan kita, kan, pergi jumpa doktor, berubat. Maka itu yang dinamakan sebagai istiqamah. Dia melakukan, dia memilih perkara-perkara yang paling baik, yang sesuai dengan waktunya. Kalau waktu tu sesuai dengan qiyamul lail, dia akan qiyamul lail, sentiasa dia qiyamul lail. Tetapi waktu dia qiyamul lail ada perkara wajib, maka dia akan dahulukan perkara yang wajib. Maka itulah yang dinamakan seorang yang beristiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billah, ya, wahai Abu Amr, sebutlah, ya, aku beriman dengan Allah, ya. Itu juga kita maklum sebutan yang mengandungi arahan, ya, sebutan yang mengandungi tuntutan, kan. Kalau kita kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu melaksanakan tuntutan-tuntutan iman. Dan tuntutan-tuntutan iman ini jangan ditinggalkan. Kena terus memilih yang terbaik. Kena pastikan kita sentiasa melaksanakan tuntutan-tuntutan iman, ya, sebab banyak perkataan-perkataan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita tak mampu nak terjemah menggunakan satu perkataan, ya. Saya bawa contohlah. Contohnya an-nasihah. Nasihah tu apa? Bahasa Melayu nasihat, sesuai ke? Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, sesuai ke? Perkataan nasihat sahaja kita huraikan. Sebab ulama bila mereka bincangkan tentang nasihat, mereka kupas masuk nasihat.
Antara nasihat itu memilih yang baik. Antara nasihat itu menutup kelumpangan. Antara nasihat itu membuang kotoran. Itu maksud nasihat. Ya, kalau ulama bincangkan, nasihat bermaksud kalau baju kita koyak, nasah tu, kita tampal koyak, maka dinamakan nasihat dari sudut bahasa. Nasihat bermaksud kalau kita ada madu, kita buang kotor, kita ambil yang bersih, dipanggil nasihat. Maksudnya kita ambil pilih yang baik. Sehingga ulama menyatakan bahawa nasihat bermaksud kita pilih yang paling baik untuk seseorang dan kita tutup kekurangannya. Maka itu yang dinamakan sebagai nasihat. Jadi perkataan-perkataan dalam agama ini memiliki makna yang agak luas yang perlu kepada kita memahaminya dengan baik. Ya, antara pengajaran hadis ini, mintalah nasihat daripada orang alim dan saleh. Meminta nasihat daripada orang alim dan saleh merupakan amalan yang baik. Bagaimana sahabat meminta daripada Nabi SAW. Setiap Muslim mesti mendalami persoalan keimanan. Kita kena selalu memperbaharui, kan, tajdidul iman, berusaha mencari faktor-faktor mengukuhkan istiqamah. Ya, zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah. Kita berusahalah untuk menjauhi perkara-perkara yang boleh mencalar iman, yang menggugat iman. Kita pergilah tempat-tempat yang boleh menambah. Hadis yang terakhir untuk tengah hari ini, silakan. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم نعم رواه مسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Sesungguhnya seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, apakah pandangan tuan jika aku mengerjakan solat-solat fardu dan aku berpuasa di bulan Ramadan dan aku menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, dan aku juga tidak menambah terhadap perkara itu sesuatu yang lain pun, adakah aku akan masuk syurga? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Meriwayatkannya Muslim. Hadis ke-22 berkenaan dengan salah satu cara ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kepada kita tentang seseorang yang bertanya, ya, dia dah melaksanakan segala kefarduan, solat pun solat, puasa, semua yang halal dihalalkan, yang haram dikatakan haram, ya, dia tidak menambah sedikit pun. Dia tak buat perkara-perkara sunat, dia tak bersedekah mungkin, dia tak solat sunat. Adakah mungkin dia akan masuk syurga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, jelas kepada kita dengan melakukan tuntutan-tuntutan yang wajib sudah cukup untuk menyebabkan seseorang itu masuk syurga. Cuma dalam satu riwayat yang lain, aflah in sadaq, Nabi SAW kata dia akan berjaya kalau dia benar. Kalau dia benar dengan janjinya, kalau dia melaksanakan dengan sempurna solat zuhur contohnya, solat maghrib dia sempurnakan dengan sempurna, ya, puasa, maka pasti dia akan mendapat pahala yang menyebabkan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita setakat mana yang kita tahu tentang tuntutan-tuntutan fardu, ya, kadang-kadang kita tak pasti sama ada sempurna ataupun tidak, maka kita tutup, ya, lompang-lompang kita itu, lubang-lubang ketidaksempurnaan itu dengan perkara-perkara sunat, ya. Kita pun maklum bahawa banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam buat dalam keadaan dia sunat,
apatah lagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam pun kita pun nak buat juga, ya. Semua yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak nafikan, ya, perkara-perkara fardu boleh menyebabkan seseorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, buatlah yang pasti kita sempurnakanlah segala kewajipan, ya, kita tinggalkan segala larangan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sahabat-sahabat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, mungkin itu saja yang dapat kita ambil. Ada 11 hadis, ya, nampak sekejap, memang sekejap sebab hari-hari ni semua hari-hari pendek. Hadisnya agak pendek. Hadis yang Dr. Amiruddin tu ada yang panjang, ada yang pendek. Hadis lepas ni pun ada yang panjang, ada yang pendek. Memang ana kot yang dapat yang pendek-pendek ni. Ya, nasib baiklah, kan? Kita boleh habis awal. Terima kasih juga kepada Zulkifli atas bacaan yang baik. Nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita maklumkan bahawa itu cuma huraian ringkas, ya. Kalau nak secara lebih mendalam hukum hakam berkenaan dengannya, maka bolehlah, ya, sahabat-sahabat semua, pelajar-pelajar untuk lebih mempelajari hadis-hadis yang ada, ya, agar kita tidak tertinggal perkara-perkara yang menjadi kewajipan kepada kita semua yang sepatutnya kita tahu daripada lafaz-lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang berkurangan saya sendiri, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. QS tahu? Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zuhaini Muhammad Nur bersama muhidnya Muhammad Zulkifli bin Nur Azim. Kita tunggu sebentar majlis kita untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang ingin ke tandas sebelum makanan tengah